permohonan cap dagangan di Malaysia jumlahnya setiap tahun semakin meningkat. Okey, kita tahu juga cap dagangan ni fungsinya adalah lebih kepada kegunaan untuk dagangan, dan apabila bilangan permohonan ini meningkat setiap tahun, ia memberi indikasi bahawa proses perniagaan ataupun perusahaan di negara ini makin lama makin banyak individu atau perusahaan menceburkan diri dalam bidang perniagaan, dan kita nampak dengan banyaknya bilangan pemfailan cap dagangan. Maklumat yang ada di paparan skrin ini adalah permohonan cap dagangan kebangsaan dari tahun 2010 hingga 2021, yang mana saya ekstrak daripada website MyPo sendiri, yang mana kalau kita lihat dari tahun 2010 jumlah pemfailan sama ada daripada residen warga negara Malaysia ataupun warga luar negara berjumlah 26,370 dibandingkan dengan tahun 2018 sebelum pandemik. Nilai pemfailan adalah berjumlah 43,656. Hampir saya boleh kata hampir 80% peningkatan pemfailan. Kalau kita lihat pemfailan tempatan juga daripada Malaysia, bilangannya juga turut meningkat. Pada 2019, pada saat COVID ini melanda pada hujung tahun, kita dapati nilainya masih tinggi, tetapi bila masuk tahun 2020 ni kita dapati bilangan daripada pemfailan tempatan ni menurun. Begitu juga pemfailan luar negara menurun. Kalau kita lihat di sini bilangannya adalah lebih kurang anggaran 4,000 lebih lah. Di mana pada hujung 2019 ini ada satu event besar di negara kita, di mana selain daripada event COVID tu, kita juga ada event yang mana akta cap dagangan kita dipinda ataupun di akta cap dagangan baru diwartakan dan dikuatkuasakan. Akta cap dagangan sebelum ini adalah pada tahun 1976, lama dah. Barulah pada tahun 2019 pada akhir ataupun hujung tahun 27 hari bulan 12 akta baharu dikuatkuasakan. So kita dapati bila akta baharu ni dikuatkuasakan, ia membolehkan kita Malaysia untuk turut bersama dalam sistem Madrid, yang mana sistem Madrid ni membenarkan pemfailan terus daripada luar negara ke Malaysia untuk fasa pemfailan. Oleh itu, mungkin itu juga merupakan sumbangan kepada bilangan yang menurun kepada pemfailan luar negara pada tahun 2020, di mana mereka ada masa untuk masuk ke Malaysia secara terus. Tetapi walaupun dalam keadaan COVID sehingga tahun ini, Julai 2021 ni, kita dapati permohonan masih lagi tinggi bagi cap dagangan. Walaupun dalam keadaan COVID, mungkin sektor perniagaan biasa terkesan, iaitu sektor perniagaan yang mana memerlukan customer ataupun pelanggan datang ke kedai dan sebagainya. Tetapi dengan adanya online shop dan sebagainya, berlaku perubahan di mana pihak-pihak pelanggan membuat permintaan ataupun order melalui online dan menggunakan khidmat delivery. So berlaku banyak jenama baru yang turut keluar pada zaman-zaman COVID ini. Jadi kepentingan cap dagangan ni masih dapat dilihat walaupun dalam keadaan yang menekan. So mempunyai nama yang baik adalah satu elemen yang penting bagi perusahaan, begitu juga bagi organisasi. Di bawah akta cap dagangan baharu yang baru dikuatkuasakan pada hujung 2019, cap dagangan ini ditakrifkan sebagai satu tanda atau apa-apa tanda yang boleh direpresentasikan atau boleh digambarkan secara grafik, yang mana ianya berfungsi untuk membezakan barangan atau perkhidmatan yang satu dengan yang lain. Okey. Jadi itu adalah definisi cap dagangan, definisi trademark secara umum, yang mana dalam kategori trademark ni kita ada trademark untuk produk, kita ada trademark untuk perkhidmatan, kita ada juga trademark atau yang dikenali sebagai jenama terkenal, well known mark,
certification mark and collective mark. Well-known mark ini kalau kita lihat secara konsep mengikut akta, bermaksud mana-mana jenama yang difailkan di luar negara yang mana negara tersebut adalah member of TRIPS agreement, yang mana walaupun dia tidak berdaftar di Malaysia, ia tetap boleh dianggap sebagai well-known mark. Ini adalah takrifan yang sangat luas. Jadi apabila pihak-pihak IP managers yang menyemak permohonan ataupun disclosure daripada pemohon dalam organisasi, perlulah melihat sama ada elemen-elemen jenama terkenal yang ada di dalam permohonan tersebut. Okey, itu untuk semakan, nanti kita akan lihat bagaimana kita boleh buat carian. Selain daripada itu, kita ada juga certification mark. Certification mark ni adalah cap dagangan perakuan dalam bahasa Melayunya, bahasa Malaysianya. Cap dagangan perakuan, di mana cap dagangan ni tidak digunakan oleh pemiliknya. Ianya digunakan oleh perusahaan yang lain untuk menunjukkan satu kualiti ataupun satu perakuan daripada satu badan yang iaitu pemiliknya. Contohnya adalah halal certificate ataupun sijil halal yang diuruskan oleh JAKIM dan HDC. Selain daripada itu, kita ada juga CE mark untuk kawasan ataupun sektor wilayah Eropah, yang mana penggunaan CE mark ini membolehkan produk itu dikenal pasti telah mendapat pengakuan daripada badan yang bersesuaian untuk kawasan Eropah. Selain daripada itu, sebagai contoh ini kita ada wool mark. Wool mark ini lebih kepada menunjukkan bahawa produk itu terdiri daripada pure wool ataupun yang asli, ya. Selain daripada itu, kita ada juga collective mark. Collective mark ni lebih kepada pemohon yang datang daripada persatuan ataupun organisasi yang mana ada ramai menjadi ahlinya. Contoh macam ini kita ada Cambridge University Press dan juga SIPA. SIPA adalah Chartered Institute of Patent Attorney di UK. Di Malaysia kita ada juga persatuan MIPA, Malaysian Intellectual Property Association, yang mana mungkin selepas ini kita akan cubalah untuk mohon collective mark, di mana setiap ahli MIPA boleh meletakkan logo MIPA itu di dalam pengenalan dirinya. Okey, ini adalah traditional mark. Contoh traditional mark yang biasa dipohon oleh pengusaha-pengusaha. Kita ada gabungan perkataan di sini, pot and petals. Saya sangat suka bunga-bunga, jadi ke atas ni lebih kepada bunga, pemberi perkhidmatan bunga, yang mana ini adalah pot and petals. Ada pot di sini, and then ini adalah Bloomdis, syarikat startup di Malaysia juga. Fleury Flowers mempunyai gabungan bunga di sini, dan ada dua perkataan. Dia adalah bespoke floral designer. So ada perkataan bespoke floral designer ni untuk menerangkan dirinya. Yang dia filekan adalah lebih kepada Fleury Flowers. Okay. Yang ini, kalau siapa yang perasan, lately kita ada satu founder menangis di TikTok. Ini adalah jenamanya TJ. Dia adalah alphabet ataupun huruf yang diubah suai ataupun di stylizekan untuk merepresentasi perkataan The Jasmine. Ialah adalah untuk barangan berkaitan dengan tudung yang mempunyai magnet yang boleh lekat di bawah dagunya, jadi dia tak perlu pakai pin. Jadi ada isu mengatakan bahawa jenama terkenal yang besar meniru desainnya dan sebagainya. Tapi isu itu mungkin tuan-puan boleh cari dan tengok whether sama ada ianya mempunyai asas atau tidak. Sebab permohonan perlindungan ini perlu dipohon. Kalau kita tak pohon, perkara itu menjadi milik awam lah. Siapa-siapa boleh menggunakan ataupun mengambil idea design ataupun rekaan yang ditunjukkan. Okey, selain itu kita ada alfabet yang diubah suai. Contoh ini huruf G. Yang ini kalau tuan-puan tengok, mungkin tuan-puan dah tahulah apa dia kan. Dia terus pergi kepada pemberi perkhidmatan carian di atas talian, iaitu Google. Yang mana huruf G ini diubah suai dan mempunyai elemen kombinasi warna
yang menarik, yang mana elemen kombinasi warna ni digunakan secara tetap. Ini N yang huruf juga yang diubah suai di dalam bulatan, dan ini adalah jenama tempatan untuk electronic cigarettes. Yang ini SK, ini adalah Siti Khadijah. Houseboom juga adalah jenama tempatan untuk FMCG, iaitu air minuman botol jus, air minuman buah-buahan. Aerodyne kat sana ni juga mempunyai reka bentuk yang cantik. Ini adalah untuk sektor teknologi. Selain daripada huruf, perkataan ataupun logo, kita juga ada cap dagangan dalam bentuk tradisional yang dalam bentuk tanda tangan. Kalau lihat di sini kita ada Ray-Ban, ini adalah bentuk tanda tangan. Kalau dalam bentuk tanda tangan ni kena pastikan boleh baca lah. Kalau tak boleh baca, dia susah sikit lah untuk kita relatekan kepada produk. Selain daripada itu, kita ada juga hanya logo sahaja. Dan ada juga cap dagangan yang dalam bentuk tradisi, dalam bentuk tagline, ataupun kita lihat di sini Apple think different, just do it. So think different dan juga device ni, logo Apple ini difailkan sebaiknya secara berasingan. Jadi kedua-duanya mempunyai perlindungannya sendiri. Okay, selain daripada itu, mengikut pindaan Akta Baharu 2019 itu, kita telah boleh menerima permohonan-permohonan yang bukan dalam bentuk cap dagangan tradisi. Contohnya adalah bunyi-bunyian. Ini adalah permohonan yang baharu. Nanti tuan-puan bolehlah menggunakan nombor permohonan ini. Akan ada slide saya akan dikongsikan. Tuan boleh tengok, gunakan peluang ini untuk lihat permohonan-permohonan baru yang difailkan, yang mana ini adalah permohonan cap dagangan bukan tradisi. Contoh di sini adalah Hisamitsu, ini adalah bunyi, sound yang difailkan pada 2020, dan pada kebanyakan ini adalah masih lagi berstatus examination, masih belum ada lagi yang saya nampak daripada rujukan saya yang telah menerima kelulusan. Selain daripada bunyi, kita ada juga di bawah Akta Baharu ini, kita boleh memfailkan cap dagangan dalam bentuk sequence of motion, pergerakan, jujukan pergerakan. Di sini sama juga, ini adalah dipohon oleh Hisamitsu, dan Hisamitsu memfailkan susunan representasi pergerakan sehingga akhirnya bermula dengan logo ribbon ini sehingga akhirnya keluar perkataan Hisamitsu. Okey, ini adalah satu bentuk cap dagangan yang mungkin para perusahaan tempatan masih lagi belum cuba untuk ke arah tersebut, sebab kalau kita lihat di sini permohonan ini yang ada kebanyakannya adalah permohonan antarabangsa kecuali satu saja. Okey. So yang ini adalah untuk bentuk tiga segi Toblerone, kotaknya. Selain daripada itu, ada juga pihak yang sama, pemilik Toblerone ini memfailkan coklat, bentuk coklat yang tiga segi dan ada gap between the tiga segi. And then ini adalah permohonan bagi warna yang khusus, magenta, dan terdapat dia punya color coding dia. Dan jika tuan-puan lihat warna ini, agak-agaknya ini adalah permohonan tempatan, agak-agaknya boleh dapat tahu tak siapa yang memfailkan cap dagangan tersebut. Ianya adalah difailkan oleh broadcaster di Malaysia. Jika tuan-puan tahu, boleh tulislah dekat chat box tu siapa dia. So broadcaster ni dia memfailkan warna yang khusus apabila dia keluar paparan di televisyen tu akan menggunakan warna ini untuk menunjukkan hurufnya. Okey. So dia memfailkan warna magenta. Selain itu, ini juga adalah bentuk pemfailan bentuk 3D, pemfailan antarabangsa, yang mana ini pula adalah pemfailan untuk packaging dan juga memohon secara khusus warna kuning ini. Ini adalah pembungkusan untuk cheese. Selain daripada itu, kalau kita lihat di sini ada satu bentuk position mark. Kalau puan-tuan lihat, tuan-tuan lah saya rasa, puan pun mungkin ada yang terjebak juga membeli produk daripada perusahaan ini. Kalau kita lihat dia daripada head to
contoh daripada kepala sampailah ke kaki. Kalau kita lihat di sini, 3 jalur ni saya rasa ramai yang tahulah 3 jalur ni kan. 3 jalur, jadi positioning 3 jalur ni secara umumnya dia tidaklah distinktif ataupun tidaklah boleh membezakan siapa-siapa je boleh letak 3 jalur, tapi disebabkan elemen position di mana dia letakkan 3 jalur ni. Contohnya di cap ni, di topi ni diletakkan 3 jalur di tengah, dan di baju ni, di sweater ni diletakkan 3 jalur di sepanjang lengan hingga ke pergelangan tangan. Begitu juga dengan seluar 3 jalur ni di sisi dan kasut 3 jalur ni di tepi sini. Jadi ini adalah satu elemen yang menjadi distinktif sebab dia meletakkan ataupun kita panggil dia position the mark tu, lines tu pada satu kawasan yang khusus untuk membolehkan dia merujuk kepada pengusaha tersebut. So tuan-puan, mana-mana yang menilai permohonan daripada dalaman, daripada ataupun permohonan ke organisasi untuk memfailkan ke luar negara atau memfailkan tempatan, bolehlah melihat ataupun sambil-sambil itu juga menasihat pemohon-pemohon dalaman untuk menggunakan elemen-elemen non-tradisional, tetapi perlu pastikan juga ia mempunyai elemen distinktif. Okey, elemen distinktif dia tidak boleh terlalu broad sehingga ianya ditolak. Okey, selain daripada bunyi, bau-bauan juga merupakan satu elemen yang baharu yang boleh difailkan sebagai cap dagangan non-tradisi. Di mana kalau kita lihat di sini, Play-Doh ini, tanah liat yang dimasukkan dalam bekas ini mempunyai bau yang khusus, yang mana apabila digunakan ianya berbeza daripada tanah liat lain yang ada di pasaran. Okey, itu boleh digunakan sebagai satu bentuk permohonan cap dagangan. Cuma perlu dipastikan, perlu ditulis secara jelas apakah bauannya, supaya ianya dapat dijelaskan secara grafik.